Tuan-tuan sekalian, tadabbur Al-Quran berasal daripada perkataan tadabbara, ataupun kita nak melihat sesuatu yang lebih dalam asalnya, iaitu dabbara, bermaksud mengurus dan juga mentadbir dan merenung tentang sesuatu perkara itu dari sudut bahasa. Cuma untuk kita nak faham dengan lebih mudah, apa orang sebut tadabbur tu kan? Tadabbur itu merupakan satu proses kita berfikir dengan seluruh kemampuan akal, dan kita tanya soalan-soalan logik supaya ia boleh dikaitkan dengan kehidupan seharian. Atau saya nak mudah tuan-tuan dan puan nak faham tadabbur itu apa, ia umpama kita melihat sesuatu yang tersirat di sebalik yang tersurat. Apa tujuannya? Tujuannya untuk kita mengambil ibrah dan juga pengajaran untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Jadi mudah kita nak faham. Bila sebut tadabbur Al-Quran, ia bermaksud bukan sekadar baca, kita cuba faham dan kita nak kaitkan dengan kehidupan seharian kita. Jadi seperti yang saya cakap tadi, mungkin kita confused kan? Apa maksud terjemahan, apa maksud tadabbur, apa maksud tafsir. Jadi kita akan bincang satu persatu. Kita mulakan dengan perbezaan di antara tadabbur dan juga tafsir Al-Quran. Baik, perbezaan yang pertama, kita melihat bahawa tadabbur ini merupakan tujuan kepada tafsir. Okay, tuan-tuan, saya nak bawa analogi mudah supaya kita mudah faham. Katakan rumah saya di Gombak. Saya nak pergi ke TV Al-Hijrah. Tempatnya di TV Al-Hijrah. Jadi TV Al-Hijrah itu merupakan tujuan saya, dan saya akan melalui Jalan Kuching. Jadi tadabbur itu umpama sampainya saya di TV Al-Hijrah. Manakala tafsir itu saya melalui jalan-jalan, contohnya Jalan Kuching untuk sampai ke TV Al-Hijrah. Maka itu secara mudah kita nak nampak beza di antara tadabbur dan juga tafsir. Itu yang pertama. Yang kedua, baik, kalau tafsir ni ia menerangkan makna di dalam Al-Quran. Manakala tadabbur ni kita nak ambil pengajaran dan juga iktibar. Banyak di dalam Al-Quran ini kisah-kisah yang boleh kita jadikan pedoman, kita jadikan pengajaran dan kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Jadi itu yang kedua dari sudut perbezaan di antara tadabbur dan juga tafsir. Yang ketiga, tafsir ni dia tidak menuntut untuk kita mengambil pengajaran dan beramal. Dia berbeza dengan tadabbur. Tadabbur menuntut kita untuk beramal dan juga mengadaptasikan ke dalam kehidupan seharian kita. Sebab kata belajar Al-Quran, kita faham Quran, kita nak hayati dan bagaimana kita nak terjemahkan ke dalam kehidupan seharian kita. Itu maksud ataupun perbezaan di antara tafsir dan juga tadabbur. Tadabbur juga merupakan salah satu tujuan dari penurunan Al-Quran. Kenapa Allah Ta'ala turunkan Al-Quran? Kerana Allah Ta'ala nak kita faham selain daripada baca, dan juga mengadaptasikan, mengamalkan dalam kehidupan kita. Jadi itulah tuntutan yang kita katakan sebagai kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran bukan sekadar membaca, tapi kita nak menghayati, memahami, dan kita cuba kaitkan dengan kehidupan seharian kita. Manakala tafsir itu merupakan satu jalan untuk kita capai tadabbur yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan mungkin bezakan antara tafsir dan juga tadabbur, supaya lepas ni kita boleh bezakan apa itu tafsir, apa itu tadabbur. Baik, saya nak buat contoh yang mudah untuk kita faham pada hari ini. Okey, kita melihat dalam satu surah yang selalu kita baca, terutamanya dalam solat, kita baca surah Al-Fatihah. Saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan sekalian untuk kita menghayati, untuk kita memahami kepada satu surah ini, di mana Allah Ta'ala menyebutkan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya nak jelaskan ayat ini supaya kita dapat memahami perbezaan di antara terjemahan, tadabbur dan juga tafsir. Baik, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan-jalan yang dikurniakan kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukanlah jalan orang yang dimurkai dan mereka-mereka yang sesat. Jadi yang pertama, kita nak faham perkataan Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam terjemahan, kita buka kitab terjemahan, kita akan dapati maknanya adalah nikmat yang dikurniakan kepada mereka. Tetapi tidak disebutkan siapakah mereka itu.
Tapi kalau kita buka kitab tafsir, kita akan menjumpai para mufassirin menyebutkan yang dimaksudkan dengan an'amta alaihim itu adalah daripada para nabi, daripada orang yang syahid dan orang-orang yang soleh. Itu dari sudut tafsir. Manakala perkataan al-maghdub dimurkai dari sudut terjemahan. Bagaimana dengan tafsirannya? Tafsirannya merujuk kepada orang Yahudi atau bersifat-sifat yang ada pada orang Yahudi. Manakala ad-dallin yang merujuk kepada orang-orang atau bersifat-sifat yang ada pada orang Nasrani. Itu dari sudut terjemahan dan juga tafsiran. Jadi Ustaz, macam mana tadaburnya? Baik, mari kita lihat pada surah Al-Fatihah sebagai contohnya. Surah Al-Fatihah kita boleh bagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian ilmu dan juga bahagian amal. Bahagian ilmu pada fasa yang pertama, iaitu ayat-ayat yang berkaitan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini adalah berkaitan dengan ilmu, menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala pada fasa yang seterusnya itu beramal. Apakah maksud beramal di sini? Iaitu ayat-ayat yang seterusnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi pada surah Al-Fatihah ini terdapat dua bahagian, iaitu fasa ilmu dan juga fasa amal. Jadi apa kaitan pula dengan al-maghdub dengan ad-dallin? Jadi al-maghdub, kenapa tafsirannya merujuk kepada sifat-sifat yang ada pada orang Yahudi? Kerana mereka ini ada ilmu tetapi tidak beramal. Kita boleh melihat bagaimana kitab yang diturunkan kepada mereka untuk mereka hayati, untuk mereka gunakan, tetapi malangnya mereka menentang Allah Ta'ala, bahkan mereka membunuh para nabi. Lalu kita katakan di sini mereka ini ada ilmu tetapi tidak beramal. Manakala ad-dallin berbeza dengan al-maghdub. Ad-dallin adalah mereka yang beramal tanpa ilmu. Jadi jadilah sesat kat situ. Jadi bagaimana untuk kita tadabbur? Perkataan Yahudi, perkataan Nasrani itu merujuk kepada sifat sahaja. Jadi bila kita baca Al-Quran, jangan ingat itu cerita pasal orang lain saja. Ingatlah, Al-Quran itu turun kepada kita dan setiap yang Allah Ta'ala sebutkan itu ada kena-mengena dengan diri kita. Jadi sebagai contohnya, kita tak nak jadi seperti orang yang ada ilmu tetapi tidak beramal. Dan kita tak nak jadi seperti orang yang beramal tanpa ilmu. Jadi sebagai umat Islam, kita nak jadi orang yang belajar ilmu dan pada masa yang sama kita mengamalkan ke dalam kehidupan seharian kita. Jadi ini